Okey, Assalamualaikum semua. Okey, baik. Kita dah habis bab 2 sebenarnya. Dan untuk minggu ini kita akan masuk bab 3. Okey, untuk PDP online ni kita akan habiskan lebih kurang dalam 3 bab lah. Okay, dan ni adalah bab yang terakhir untuk PDP online. Okey, baik. So, apa tajuk bab ini? Bab ini bertajuk daya dan gerakan. Okey. Okey, daya dan gerakan dia adalah melibatkan fizik sebenarnya. Okey, tapi fizik yang basic sahaja Dan untuk minggu ini kita belajar tentang gerakan linear. Linear ni bermaksud lurus. Okey, pergerakan yang lurus. So ada beberapa term yang berkaitan dengan linear. Okey, kita tengok gerakan linear ialah gerakan suatu objek dalam lintasan yang lurus. Bermaksud straight sahaja. Okey, dia tak ada bengkak-bengkok. So dia adalah gerakan yang lurus ataupun kita panggil sebagai gerakan linear. Okey, so awak kena faham kat sini. First kali adalah beza antara jarak dan sesaran. Okey, budak DVM pun namanya tak tahu lagi. Sesaran tu apa cikgu? Jarak tu apa? Sama ke? Jarak dan sesaran sebenarnya dia lebih kurang sama, tetapi okey, kita tengok perbezaan dia sebenarnya. Okey, first kali jarak dan sesaran adalah kuantiti yang kita boleh ukur. Maksudnya kita boleh tahu nilai dia dengan cara kita gunakan beberapa alat pengukuran untuk mengukur jarak. Yang paling senang adalah pembaris meter. So, pembaris meter ini kalau kita gunakan untuk ukur jarak yang dekat sahajalah. Tapi kalau jarak yang jauh, kita nak guna apa? Okey, so antaranya road meter, ini kita guna roda. Dia macam basikal So bila roda ni bergerak, dia akan ukurlah berapa banyak berapa jarak yang roda itu lalui. Okey, so dia akan ukur dekat situ. Okey, contohnya mungkin orang gunakannya untuk ukur jalan, untuk ukur apa-apa jarak. So selain daripada pembaris, sebab pembaris pendek je kan. Jadi bila jarak yang lebih panjang digunakan road meter ataupun digunakan laser range meter. Okay, laser range meter ini ialah dia menggunakan laser lah. So laser ni dia akan pancarkan dekat satu titik kepada satu titik. So di situ dia akan ada nilai yang akan keluar dekat bahagian monitor ni. Okay, berapakah jarak laser itu, kita pancarkan laser tersebut. Okay, jarak ialah jumlah panjang lintasan gerakan suatu objek. Okay, jarak ialah jumlah panjang lintasan. Maksudnya suatu objek itu bergerak dilalui laluan yang mana. So berapa ukuran jarak yang dilalui itu adalah jarak. Diukur dalam meter. Okey, meter ataupun ada yang juga gunakan kilometer ataupun milimeter ataupun sentimeter. Tapi dekat sini kita guna standard unit untuk jarak adalah meter ataupun singkatan dia M. Okey, sesaran ialah jarak lintasan terpendek yang menyambungkan dua lokasi dalam satu arah tertentu. Okey, yang ni cikgu akan terangkan guna rajah nanti. Ingat lintasan terpendek. Okey, juga sama juga unit dia diukur dalam meter. So nampak tak perbezaan dia, persamaan dia antara jarak dan sesaran. Jarak ini adalah unit meter dan pun digunakan unit meter. So sama. Semua perbezaan dia kita tengok rajah ni. Okey. Ini adalah rajah perbezaan antara jarak dan sesaran. Okey, awak tengok kat sini. Okey, di sini ada kedai runcit dan juga rumah. Okey, so jarak. Apa beza antara jarak dengan sesaran? Okey, jarak ialah jumlah panjang lintasan gerakan suatu objek. Okey, awak tengok kat sini, daripada rumah kita nak ke kedai, kita lalu jalan ni. Okey, jalan ke sini sebanyak 80 meter. Okey, dia naik pula ke atas sebanyak 80 meter. Jadi jarak yang dilalui adalah kita tambah 80 meter tambah 80 meter. Okey, bersamaan 160 meter. So ini kita panggil sebagai jarak. Okey, untuk sesaran ialah jarak lintasan terpendek. Jarak lintasan terpendek. Mana yang paling pendek dia punya laluan dia, itu kita panggil sebagai sesaran. Yang menyambungkan dua lokasi dalam satu arah yang tertentu. So digunakan arah. Okey, maksudnya daripada rumah ke kedai runcit, kita tak gunakan laluan ini sebab laluan ini adalah laluan yang panjang. Jadi laluan yang terpendek ialah laluan ke sini. So berapa nilai ataupun jarak
sesaran di sini ialah 113.14 meter. Dibandingkan dengan jarak adalah 160 meter. Jadi yang lagi pendek di sini ialah sesaran arah barat laut. Okey, kenapa arah barat laut? Sebab sesaran ini kita merujuk kepada arah dia. Okey, so ini adalah beza antara jarak dan sesaran. So ingat kesimpulan dia, jarak ialah apa-apa jarak yang kita gunakan, yang kita lalui. Okey, panjang ataupun pendek, kalau kat sini dia lalu, kat sini lah dia jumlah jarak dia. Tapi kalau sesaran ialah yang paling pendek. Arah mana yang paling pendek, itulah kita panggil sebagai sesaran. Dan dua-dua ini menggunakan unit meter, iaitu unit standard dia. Standard unit dia adalah meter. Okey, so kat sini pula, contoh yang pertama, berapakah jarak dan sesaran yang dilalui oleh pekerja itu? So daripada rumah dia nak pergi ke kilang. So mana laluan yang dilalu? Okey, kalau tengok kat sini, laluan dia adalah sejauh sebanyak 200 meter. Jadi jarak yang dilalui adalah 200 meter. Okey, sesaran ialah laluan yang terpendek. Okey, yang terpendek berapa kat sini? So antara dua titik ini adalah 120 meter. 120 meter Kalau fikirkan memang tak logik kan. Mana takkanlah motor ni nak lalu dekat kawasan berbukit ni. Tapi disebabkan sesaran, kita akan abaikan segala halangan. Okay, daripada rumah nak ke kilang. So kat sini kita akan abaikan segala halangan. Awak bayangkan kalau bukit ini kita buang. Contoh kalau cikgu lah, cikgu nak pergi daripada Seremban, rumah cikgu, cikgu nak ke sekolah. Jadi jarak dia sebenarnya panjang. Cikgu lalu naik bukit, turun bukit. Okay, itu jarak yang cikgu lalui. Tapi hakikatnya kalau ikutkan sesaran daripada KV, Kuala Kelawang ke Seremban, sebenarnya tak jauh pun. Sebab apa yang jadi jauh? Sebab terdapat halangan, iaitu bukit. Bukit tangga tu. Itu adalah jarak cikgu. Tapi kalaulah cikgu boleh buang bukit tersebut, sebenarnya sesaran ataupun jarak tu hanya dekat sahaja. Sesama juga macam ini. Kilang ini sebenarnya dekat sahaja dengan rumah dia. Tetapi disebabkan terdapatnya bukit, dia terpaksa lalui jalan yang lain. So jalan yang dia lalui itu adalah jarak. Tapi sesaran itu adalah lintasan yang terpendek antara kilang ke rumah dia. Itu adalah 120 meter. Okey? Faham ya beza antara jarak dan sesaran? Okey, contoh yang kedua. Pertimbangkan gerakan di bawah. Okey, seorang pelajar, dia duduk kat sini tempat asal pelajar sebelum bergerak. Dia berjalan 4 meter ke arah timur. Okey, 4 meter ke arah timur. 2 meter ke selatan. Okey, dia pusing pula ke sini 2 meter. Kemudian 4 meter ke barat. Okey, dia lalu pula kat sini sejauh 4 meter. Dan akhirnya dia balik ke rumah dia balik, ataupun tempat asal dia balik. Dia berjalan lagi sejauh 2 meter. Okey. Soalan dia sekarang, berapakah jarak yang pelajar ini lalui? So nak tahu jarak, awak tambah sekali. 4 tambah 2 tambah 4 tambah 2. Jadi berapa? So jumlah dia adalah 12 meter. Ini adalah jarak. Okey, jadi sesaran dia berapa? Kita nak ukur daripada dua lokasi kan. So sekarang ni lokasi pertama dia ialah di sini. Lokasi kedua dia di mana? Lokasi kedua dia pun dia berakhir di sini juga, tempat yang sama. Jadi berapakah sesaran dia? So sesaran dia adalah 0 meter. Kenapa kosong? Sebab dia bergerak daripada titik asal dekat sini dan titik akhir dia pun adalah di sini. Jadi tak ada perubahan dia punya jarak dia tu. Itu adalah 0 meter. So, itu adalah sesaran. Okey, itu adalah sesaran, bukan jarak. Okey, kalau jarak kita campur semua sekali. Jalan yang dilalu tadi berapa meter, itu adalah jarak. Okey, tapi sesaran sebab dia bergerak daripada awal dengan akhir tempat yang sama, itu adalah kosong. Okey, kalau cikgu tadi, cikgu daripada Seremban, cikgu pergi Kuala Kelawang. Okey, daripada Kuala Kelawang, cikgu singgah sekejap Kelawang, cikgu balik pula ke tempat cikgu di Seremban. Jadi berapakah sesaran cikgu? So sesaran ialah 0 juga sebab cikgu balik ke tempat yang sama. Okey. Okey, kemudian sekarang kita tengok pula perbezaan antara tiga istilah ini, laju, halaju dan pecutan. Okay, kita biasa dengar laju. Lajunya dia berjalan, lajunya dia berlari. Kalau macam halaju kereta, halaju bas, halaju lori. Kalau pecutan, contohnya lomba lari. Okey, contoh Usain Bolt. Okey, dia memecut sejauh 10 meter untuk larian pertandingan lomba lari 100 meter. Kita biasa guna kan, tapi tahu tak apa beza antara tiga-tiga ni? Okey, laju ialah kadar perubahan jarak atau perubahan jarak maksudnya bahagi dengan masa. Okey, kadar perubahan jarak. Okey, ingat formula dia ialah laju sama dengan jarak bahagi masa. Ingat formula ni
Jarak bahagi masa. Cikgu dah ajar tadi jarak tu apa. Jarak tu ialah laluan yang kita lalu. Berapa jarak dia? Okay, dalam meter. Masa ni dalam saat. Okay, ini adalah standard unit masa. Boleh tak cikgu saya nak tukar dalam jam? Standard unit yang kita akan guna adalah saat. Okay, jarak pula kita biasa guna meter. Okay. Okey, itu adalah laju. Okey, laju purata tak ada masalah nak kira laju purata sebab dia benda yang sama. Cuma laju purata ialah kadar perubahan jumlah jarak. Kita ambil jumlah lah. Sebab purata ni maksudnya banyak, nilai yang banyak. Jumlah jarak kita bahagi pula dengan jumlah masa. Jadi apa yang berbeza kat sini adalah jumlah ni lah. Untuk kira purata kita memerlukan jumlah. Okey, unit SI bagi laju. SI ni bermaksud standard unit. Yang cikgu cakap tadi lah. Standard unit yang satu dunia guna. Standard international, itu maksud SI. Bagi laju dan laju purata ialah meter per saat. MS -1. Kenapa ada -1? Sebab kita guna istilah per saat. Sebab kita bahagikan M bahagi S. Jadi bila bahagi kena ada dia punya kuasa -1 dekat sini. Okay, unit SI bagi laju dan laju purata ialah meter per saat. Okey, kita tengok rajah ini. Kedudukan pelari yang sedang berlari. Okay, seorang pelari 100 meter akan mengalami perubahan jarak. Okay, mestilah confirm lah perubahan jarak dia kan, sebab dia berlari. Sebaik sahaja dia memulakan larian daripada garisan permulaan. So ini adalah garisan permulaannya. Okay, so dia berlari sejauh 100 meter. Okay, perubahan jarak bertambah apabila pelari itu semakin jauh. Okay, mestilah takkan makin berkurang kan bila dia berlari daripada garisan permulaan. Okay, macam mana kita nak kirakan laju pelari itu? Okey, so kita tengok dekat sini. Okey, titik A. Daripada titik asal dia nak pergi ke titik A, dia mengambil masa sejauh selama 2 saat. Okey, maksudnya 10 meter dia bergerak 2 saat. Kira lajulah. Okey, daripada A ke B, iaitu jarak dia 50 meter, dia mengambil masa sebanyak 6 saat. Okey, dan nak habis larian ini sejauh 100 meter, dia mengambil masa sejauh 10 saat. Okey, so macam mana nak kira laju dia? Okey, kita tengok soalan. Okey, baik. Tengok soalan dia. Laju pelari pada kedudukan A. Okey, kita tengok kedudukan A. Okey, so ingat formula laju adalah jarak, ini bukan tolak sama dengan. Laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. So jarak A berapa? 10 meter. Masa yang diambil adalah 2 saat. Jadi kita bahagi je lah. 10 bahagi 2, so 5 meter per saat. Ini adalah unit bagi laju, meter per saat. Okey, yang B. Laju pelari pada kedudukan B. So, kedudukan B adalah 50 meter. Okey, so daripada 50 meter, kita ambil je nilai jarak 50 meter, bahagikan dengan 6 saat. So, 6 saat tengok kat sini, dia mengambil masa selama 6 saat. So, kita bahagi 50 bahagi 6. So, kita akan dapat 8.33. So, unit bagi laju adalah meter per saat. Ataupun MS kuasa -1. Okey, dan last sekali adalah laju purata. Laju purata ni adalah jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. So, berapa jumlah jarak yang dia lalui? Jumlah jarak dia adalah sejauh 100 meter. Jadi, jumlah masa yang diambil adalah 10 saat. Jadi, 100 meter bahagi dengan 10 saat. Tekan kalkulator, awak akan dapat nilai dia adalah 10 MS kuasa -1 ataupun M per S. So, ini adalah contoh soalan yang berkaitan dengan kelajuan ataupun laju. So, ingat beza antara laju dan laju purata. Laju purata ini kita ambil jumlah dan jumlah masa. Tapi kalau laju sahaja kita tak ambil jumlah, kita ambil jarak yang dia nak. Contoh kedudukan A berapa laju dia, kedudukan B berapa laju dia. Okey, seterusnya. Okey, contoh dia. Rekod dunia bagi acara 100 meter dipecahkan oleh Maurice Green pada tahun 1999. Rekod masa dia ialah 9.79 saat. Okey, maksudnya dia berlari 100 meter, dia ambil masa 9.79 saat. Berapa laju purata dalam perlumbaan itu? Jadi kita tahu bahawa dia berlari sejauh 100, maksudnya jumlah jarak yang dia lalui adalah 100. Okey, masa yang dia ambil adalah 9.79. Jadi nak tahu laju ataupun jumlah laju purata, kita ambil jumlah jarak dia adalah 100 dan jumlah masa yang dia ambil adalah 9.79 saat. Jadi bila kita bahagikan, kita akan dapat jawapan dia adalah 10.2 meter per saat ataupun MS kuasa -1. Okey, itu adalah cara nak kira laju.
Okey, siapa yang tak faham boleh back balik, replay balik sampailah awak betul-betul faham. Okey, hal laju. Okey, tadi laju, ini hal laju. Hal laju ialah kadar perubahan sesaran. Okey, ingat lagi sesaran apa cikgu kata? Sesaran adalah lintasan ataupun jarak yang terpendek daripada satu poin ke satu poin yang terpendek. Okey, bagi objek yang bergerak. Okey. Okey, contoh formula hal laju. Okey, nak kira formula hal laju ni sebenarnya kita ambil kat sini. Jarak tadi kita tukar je dengan sesaran. Untuk kira hal laju. Sesaran bahagikan dengan masa. Dan unit dia sebenarnya adalah unit yang sama dengan laju, iaitu meter per saat. Okey, semua beza dia di sini sahaja. Sesaran bahagi masa. Okey, tengok contoh soalan. Okey, kereta. Kereta di atas mula bergerak dari titik O. Maksudnya kat sini dia bergerak. Okay, sebelum bergerak of course lah 0 meter sebab dia tak bergerak lagi. Sampai ke titik A dia ambil masa selama 2 saat. Okay, B 2 saat lagi, C 2 saat lagi. So jumlah jarak yang dilalui adalah 12 meter. Okay, dia bergerak ke arah mana? Dia bergerak ke arah timur. Okay, so bila dia bergerak ke arah timur bermaksud dia mengalami perubahan sesaran. Okay, dan automatik perubahan jarak juga. Sebab jarak yang terpendek pun kiranya 12, jarak yang terpanjang pun kiranya 12. Maksudnya ini adalah jarak dia. Okey. Hal laju kereta boleh ditentukan melalui sesaran dan masa yang dicatatkan oleh kereta untuk sampai ke titik C. Okey, so macam mana kita nak kira hal laju? Okey. So kita tengok contoh pengiraan. Okey. Cara dia sama macam kira laju. Hal laju kereta dari titik O, maksudnya daripada titik asal ke titik A. Okey, berapa? Hal laju dia adalah O ke A. Okey, so jarak dia berapa? Sesaran dia berapa? Sesaran dia adalah 4 meter. Jadi kita letak kat sini 4. Okey, berapa masa yang diambil? 2 saat. Jadi 4 bahagi 2. Jadi kat sini 2 meter per saat. Tapi kita tambah dekat sini ke arah timur. Kenapa ke arah timur? Sebab dia bergerak ke arah timur. Dalam soalan tadi dia bagi tahu ke arah timur. Untuk hal laju, okay, sebab hal laju ni melibatkan sesaran, mesti kena menyatakan arah. Kalau dia nak laju, tak perlu cakap arah. Kalau cakap 2 meter per saat sahaja. Tak perlu letak arah timur ke arah barat tu, tak perlu. Okey? Okey, itu beza antara hal laju dan laju. Okey? Baik, B. Hal laju kereta dari titik A ke titik B. A ke titik B, okey, maksudnya daripada A ke B dia ambil masa selama 2 saat. Okey, so berapa sesaran dia? Okey, jangan ambil 8. Kenapa? Sebab dia nak dari titik A. Dia bukan nak daripada titik O. Jadi dari titik A ni ke titik B, okey, awak tolaklah 8 meter tolak 4 meter. Okey, so maksudnya jarak A ke B ni adalah 4 meter. 4 meter bahagikan dengan 2. 2 saat. Sebab dia ambil masa selama 2 saat daripada A ke B. Jadi 4 bahagi 2, jawapan dia adalah 2 meter per saat ke arah timur juga. Okey, ingat. Ini melibatkan hal laju, jadi kena cakap arah dia. Dan C, hal laju kereta dari titik O ke titik C. Okey, so sesaran dia berapa? So O ke C, jarak dia ataupun sesaran dia adalah 12 meter. 12. Berapa masa yang diambil? Campurkan sekali. 2 campur 2 campur 2 bermaksud 6. So 12 bahagi 6, 2 juga. So 2 meter per saat ataupun meter ms kuasa negatif 1 ke arah timur. So semua ini menuju ke arah timur. Okey? So ini adalah cara dia. Senang je. Senang sangat-sangat. Okey, awak kira sesaran, awak tengok masa. Awak bahagi, dapat jawapan. Kalau hal laju letak arah dia, kalau laju tak payah letak arah. Okey, tanda positif dan negatif pada nilai hal laju mewakili arah gerakan objek. Okey, contoh kalau awak tengok kat sini, dia gerak ke arah timur tau. Katakanlah tiba-tiba dia pusing, dia pergi ke arah barat. So itu kita kena letak tanda negatif. Kenapa? Sebab dia dah melawan arah dia yang asal tadi. Okey, itu melibatkan arah lah. Okey, kalau dia patah balik maksudnya dia dah berlawanan arah dia. Okey, kita letak tanda negatif. Okey, hal laju objek itu pada arah yang berlawanan ditulis dengan tanda negatif. Okey, seterusnya. Sebuah motosikal bergerak 100 meter dalam masa 10 saat. Hitung hal laju motosikal itu. Okey, senang sahaja. So, berapa sesaran dia? 100. Sebab unit dia meter kan? 100. Okey, berapa masa dia? 10. Jadi 100 bagi 10. So, jawapan dia 10 meter per saat. So, mana arah dia? Okey, kalau dalam soalan tak bagi tahu arah, so tak payah tulis arah. Okey, so ini dia jawapan dia. So, kalau nak kira laju pun kita jawapan yang sama juga.
Sebab kat sini tak bagi tahu jarak terpendek ke jarak terpanjang. So kita ambil juga 100, kita ambil bagi dengan 10. So laju dia adalah 10 meter per saat. So nilai dia yang sama. Okey, tengok soalan simple macam ni tak ada masalah. Okey, pecutan. Pecutan ditakrifkan sebagai kadar perubahan. Ingat perkataan perubahan hal laju. Bermaksud kalau perubahan, kita kena tengok perubahan hal laju akhir ni berapa, hal laju awal ni berapa. Okey, so formula dia adalah perubahan hal laju bahagi masa. So perubahan ini merujuk pada hal laju akhir ni berapa, hal laju awal ni berapa. Maksudnya kena tahu dua hal laju lah dan bahagikan dengan masa. Okey, beza dia sekarang. Okey, ni singkatan dia. A sama dengan V tolak U bahagi T. Okey, A ni maksudnya acceleration, pecutan. Ni singkatan lah, kalau tak ingat itu pun tak apa. V ni velocity untuk akhir, U ni velocity untuk awal, T ni adalah time. Okey, so unit dia adalah meter per S kuasa 2 ataupun MS kuasa negatif 2. So ini beza antara laju, hal laju dan pecutan. Kalau laju dengan hal laju dia negatif 1. Kalau pecutan dia negatif 2. Okey, soalan. Okey, soalan dia hal laju basikal. Okey, ni first dia nak bergerak, dia tak bergerak lagi. So bila dia tak bergerak, confirm lah hal laju dia adalah kosong kan, sebab dia belum bergerak. Okey, kemudian dah bergerak slow. Okey, dia dah dapat dah hal laju dia 2 meter per saat. Dia gerak lagi, dia dapat dah makin lama makin laju kelajuan dia. Okey, bila awak pakai basikal makin lama makin laju kan. Dan total masa yang diambil adalah kat sini adalah 5 saat. Okey, basikal dalam rajah di atas yang berada dalam keadaan pegun, bermaksud hal laju dia kosong. Okey, pegun ni maksud tak bergerak. Bila tak bergerak, hal laju dia adalah kosong. Dan kemudian dia mula bergerak dengan hal laju yang dinyatakan dekat atas ni. Basikal itu dikayuh dengan hal laju yang semakin bertambah. Jadi makin lama makin laju dikayuh. Jadi bermaksud bila daripada slow kepada laju, bermaksud basikal tersebut sedang mengalami pecutan. Maksudnya ada pecutan dekat situ. Sebab daripada slow kepada laju. Okey, berikut menunjukkan contoh pengiraan. Okey, so pecutan adalah hal laju akhir tolak hal laju awal bahagi dengan masa. Okey, so kita tengok kat sini. Berapa hal laju akhir basikal tersebut? So akhir dia adalah 4. So 4 kat sinilah tolak. Ni tolak dengan kosong. Ini hal laju akhir, hal laju awal. So 4 tolak kosong bahagi dengan 5. 5 ni mana nak ambil? Ini masa keseluruhannya adalah 5. So bila tekan kalkulator, awak akan dapat 0.8. Okay, unit dia ingat MS kuasa negatif 2. Kenapa? Sebab pecutan. Okey, katakanlah tiba-tiba bila dah sampai 4 hal laju dia ni, tiba-tiba dia tekan brake. Ada anjing melintas. Okey, dia tekan brake. Pergerakan basikal tu makin slow kan? Jadi kita tak akan panggil dia lagi, pecutan sebab dia makin slow. Okey, jadi hal laju basikal itu berkurang. Jadi kita tak panggil pecutan, kita nak panggil apa? Kita panggil sebagai nyah pecutan. Nyah ni maksudnya makin slow. Okey, contoh awak naik kereta, okey laju sampailah kat traffic light, ayah awak tekan brake dan berhenti. Itu bermaksud kereta itu mengalami nyah pecutan. Okey, baik. So, ini antara contoh-contoh pengiraan. Okey, kau kena faham Baik. Dan first kali ialah kena ingat rumus lah bila melibatkan pengiraan. Seorang murid telah menyertai acara larian 100 meter, mencatatkan masa 12.58. Berapakah laju purata? Sama macam contoh yang cikgu bagi. So, jarak dia adalah 100. Masa dia 12.58. So, kita bahagikan laju, jarak bagi masa. 100 bahagi 12.58. So, awak akan dapat 7.95. Unit dia adalah MS negatif 1. Okey, so ini memerlukan kalkulator. Okey, yang kedua, sebuah kereta bergerak dari titik A ke titik B. Okey, A ke B jarak 800. Okey, kemudian dia ambil masa 65 saat. Kemudian, kereta tersebut dia patah balik. Daripada B dia patah pula ke titik C. Contohlah, daripada KB Kelawang, awak nak pergi Pekan Kelawang. Daripada Pekan Kelawang, cikgu patah balik pergi hospital Kelawang. Okey, cikgu ambil masa sebanyak 30 saat. Okey, berapakah laju kereta itu pada titik B? So titik B, A ke B tadi berapa? Jarak dia adalah 800 kan? So 800 kat sini. Okey, masa dia ambil sebanyak 65. Okey, so kita bahagi je lah. 800 bagi 65, 12.31 MS negatif 1. Okey, unit bagilah Joule. Okey, soalan B. Tentukan jumlah sesaran yang dilalui kereta itu. Okey, bila soalan macam ni, awak kena buat rajah. Okey, contoh macam ni. Okey, ni adalah rajah dia. A ke B tadi 350. A ke B 800.
Dia patah balik ke titik C. Okey, yang C ni kat tengah. Kenapa kat tengah? Sebab dia kata kereta itu berpatah balik. Oh, sorry. Okey, jarak dia 350. Maksudnya dia patah balik sejauh 350 dalam masa 30 saat. Tentukan jumlah sesaran yang dilalui kereta itu. Okey, sesaran ingat tak? Sesaran apa? Sesaran ialah jarak yang terpendek. Okey, titik awal dia adalah A, titik awal. Okey, point akhir dia, titik akhir dia kat mana? B ke C? C lah. Sebab dia patah balik, dia pergi C. So last point dia adalah pada C. Sekarang ni awak kena tahulah jarak kat sini berapa. So macam mana nak tahu? Awak tolak je lah. Keseluruhan tadi ialah 800. Okey, 350 ni C ke B. B ke sini 350. Jadi tolaklah 800 tolak 350. Kita akan dapat 450. So maksudnya daripada A ke C sejauh 450. So ini adalah sesaran. Okey. Okey, C. Berapakah hal laju kereta itu? Okey, hal laju, ingat hal laju kita ambil sesaran. Sesaran. Hal laju tu kena tengok sesaran. Sesaran tadi kita dah kira iaitu 450 kan? Maksudnya sesaran tadi A ke C kan? Okey, masa dia ambil, nak ambil masa mana? Masa kita kena ambil masa keseluruhan. Masa ni ialah keseluruhan. So tadi A ke B dia ambil masa 65. Ini A ke B. Okey, dia patah balik B ke C dia ambil masa sejauh 30. So tambah dulu 65 tambah 30 95 saat. Okey, jadi sesaran dia 450 bahagi 95. So awak akan dapat 4.74 ms kuasa negatif 1. Okey, ini adalah hal laju. Cikgu kenapa tak ambil 800 tambah dengan 350? Itu bukan sesaran, itu adalah jarak. So itu beza Sesaran kita ambil point yang first dia A, point yang last dia ialah pada C. Jadi A ke C 450. Jadi kita kena ambil 450 lah. Kita tak boleh tambah 800 tambah 350, tak boleh. Okey. Okey, seterusnya. Contoh 3. Berapakah pecutan Usain Bolt jika berlari dari keadaan pegun? Okey, asal dia pegun. Okey, kemudian makin laju dan makin laju. Okey, dia dapatlah kelajuan dia 10.44 di garisan penamat 100 meter. Tempoh masa dia adalah 9.5 saat. So, soalan dia nak apa? Soalan dia nak pecutan. So, pecutan apa formula dia? Hal laju akhir tolak hal laju awal bahagi dengan masa. So, berapa hal laju akhir dia? Hal laju akhir dia adalah 10.44. Ingat akhir tolak awal, bukan awal tolak akhir. 10.44. Okey, tolak dengan kosong. Kenapa kosong? Sebab awal dia tak berlari. Awal dia duduk pegun. Okey, dia tak bergerak lagi. Makin lama makin laju. Mana ada orang berlari tiba-tiba terus laju. Okey, so daripada starting dia tak bergerak. So maksudnya dia kosong lah laju awal. Okey, bila akhir dia cecah 10.44. Jadi kita tolak. Bahagi dengan 9.58 masa keseluruhan. So kita akan dapat 1.09. Ini ingat unit ni. ms negatif 2 Okey, sebab ini adalah soalan pecutan. Okey, 4. Syafiq berlari dari titik mula R ke titik S. Okey, R ke S jarak dia 100 meter. Okey, ini 100. Kemudian dia berlari pula arah T 150 ambil masa. Kemudian dia patah balik 100. Contohnya dia duduk kat taman lah, dia pusing taman tu kan. Okey, jadi jumlah masa yang dia ambil dia berlari tadi daripada RSTU ni dia ambil masa selama 60 saat. Okey, hitungkan jarak dia. So jarak dia kita tengoklah jarak yang dia lalui. So 100 kat sini 150 tambah 100. So total dia adalah 350 meter. Jarak kita ambil je, jarak laluan mana yang lalu kita ambil terus. Dia punya nilai dia tambah. Okey, B, sesaran. Sesaran. So ingat titik point, titik awal dia mana? Titik awal dia adalah pada R. Titik akhir dia ialah U. Jadi sesaran dia maksudnya daripada R ke U. So mana R ke U? R ke U jarak dia sama macam S ke T. Jadi 150 meter. Arah mana ni? Okey, arah timur lah. Sebab dia ke sebelah sini kan. Di sini. Okey, arah timur. So 150 meter ke arah timur. Okey, laju purata. So jumlah jarak tadi dia ambil sejauh 350 kan. Jumlah jarak yang dia lalu ni. Maknanya 100, 150, 100 ni tadi 350. So jumlah masa ialah tadi kat sini bagi tahu dalam soalan 60. So kita bahagikan, kita akan dapat 5.83. So unit dia ms kuasa negatif 1. Kalau cikgu terlalu laju ngajar,
awak boleh slowkan. Okay, sebab cikgu tak nak cikgu ambil masa yang terlalu lama untuk record video. Okey, hal laju ialah sesaran bahagi masa. So sesaran tadi daripada R ke U kan, titik awal ke titik akhir dia ialah 150. Kat sini ialah 150 mama tulisan. Okey, masa dia tak ada berubah. Masa dia kita tetap ambil yang 60 juga. Jadi 150 bahagi 60. So 2.5 meter meter per saat ataupun ms negatif 1 ke arah mana? Dia pergi ke arah timur. Okey, so beza dia kat sini. Ingat, beza dia adalah sesaran dengan jarak tadi. Okey, pecutan. Sebuah kereta bergerak daripada keadaan pegun, maksudnya daripada tak bergerak. Okey, kemudian dia pecut tiba-tiba untuk mencapai hal laju dia ialah 20 meter per saat dalam masa 5 saat. Okey, berapakah pecutan kereta itu? So sama macam soalan Usain Bolt tadi. So hal laju akhir dia, hal laju akhir ingat hal laju akhir, kita ambil hal laju akhir dulu. Hal laju akhir dah 20. Okey, tolak dengan hal laju awal. Hal laju awal dia tak bergerak kan, dia pegun. Okey, maksudnya kosong. Ingat, bila pegun dia mesti kosong. So 20 tolak kosong. Okay, yang ni kalau awak serabut ni, unit-unit ni awak tak tulis pun tak apa. Awak buat je 20 tolak kosong. Okey, bahagi dengan 5. So awak akan dapat 5 kenapa 5? Sebab 5 saat kat sini. So awak akan dapat jawapan dia 4 ms kuasa negatif 2. Okey, pecutan ingat unit pecutan ialah s kuasa negatif 2.